Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-117. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-67 dan 68 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. Orang munafik lelaki dan perempuan setengahnya adalah sama dengan setengahnya yang lain. Mereka masing-masing menyuruh dengan perbuatan yang jahat dan melarang dari perbuatan yang baik. Dan mereka pula menggenggam tangannya, iaitu bakhil dan kedekut. Mereka telah melupakan, tidak menghiraukan perintah Allah, dan Allah juga melupakan, tidak menghiraukan mereka. Sesungguhnya orang munafik itu, merekalah orang yang fasik. Allah menjanjikan orang munafik lelaki dan perempuan. Mereka saling bekerjasama dan bersatu pemikiran, keyakinan dan perbuatan mereka untuk menyuruh melakukan perkara yang mungkar dan melarang melakukan perkara yang makruf. Mereka juga sangat bakhil sehingga mereka tidak berinfak kecuali dalam keadaan terpaksa. Ia disebabkan kerana mereka melupakan Allah dan Allah juga melupakan mereka, sehingga mereka tidak memperoleh rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang munafik yang mengingkari Allah dan Rasulnya dengan seksaan neraka Jahannam dan mereka kekal di dalamnya. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menghuraikan bahawa lafaz innal munafiqina humul fasiqun menunjukkan pengkhususan kefasikan yang terbatas pada orang munafik. Lafaz ini membawa konteks isyarat bahawa kefasikan mereka amat besar, sehingga seakan-akan kefasikan lain tidak lagi bererti. Ayat ini menjelaskan hakikat orang munafik bahawa mereka semua sama bila dan di mana pun. Ucapan dan perbuatan mereka boleh jadi berbeza, tetapi sumber ucapan dan perbuatan mereka sama, iaitu ketiadaan iman, keburukan akhlak, tipu daya, takut menghadapi kebenaran dan lain-lain. Tindakan mereka juga sama, iaitu menyuruh dengan lisan atau perbuatan untuk melakukan kemungkaran dan mencegah perkara makruf dan kebajikan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar mentafsirkan ayat ke-67 dan 68 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa maksud sebahagian di dalam ayat ini adalah perangai,
tingkah laku, budi pekerti mereka adalah sama coraknya. Jika berhadapan dengan orang munafik sama ada lelaki atau perempuan, sikap mereka akan serupa sahaja, iaitu menyuruh kepada kemungkaran dan melarang daripada perkara yang makruf. Mereka juga bersikap bakhil dengan tidak mahu berinfak. Orang munafik ini mungkin menyebut nama Allah tiap waktu, namun ia hanya dari mulut, bukan dari hati yang ikhlas. Demikianlah mereka melupakan Allah. Orang munafik ini tidak mengingat apa yang diperintahkan dan apa yang dilarangnya. Sebagai balasannya, Allah juga melupakan mereka, iaitu dengan tidak lagi memberi panduan kepada jalan yang baik. Hamka turut mentafsirkan bahawa sesungguhnya neraka Jahannam adalah tempat yang selayaknya bagi mereka kerana sikap dan kelakuan mereka itu. Tempat mereka sama dengan orang yang kufur. Mereka kekal di dalamnya kerana ketika mereka hidup di dunia, mereka mengganggu, membuat kekacauan dan mengeruhkan yang jernih. Mereka mendapat azab yang kekal dengan tetap menderita, diseksa kerana tidak ada satu pun tempat terluang di dalam neraka yang tersedia untuk bersenang-senang. Bahkan di dalam neraka itu keseluruhannya adalah azab. Manakala Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi, menerusi kitab tafsir An-Nur, mentafsirkan ayat ke-67 dan 68 surah At-Taubah dengan menyatakan bahawa orang munafik baik lelaki mahupun perempuan, satu sama lain adalah serupa dari sudut sifat, perangai mahupun perbuatan. Mereka menyuruh kepada perbuatan yang mungkar dan mengajak manusia kepadanya. Mereka juga mencegah perbuatan ma'ruf dan tidak mahu membelanjakan hartanya di jalan Allah. Mereka lupa mendekatkan diri kepada Allah, lupa kepada kebesarannya, syariatnya, ayat-ayatnya dan azab-azabnya. Maka Allah pun lupa kepada mereka dengan tidak memberikan pahala dan keredaannya. Sesungguhnya orang munafik itu adalah orang fasik yang terkeluar daripada batas agama, akal dan kemaslahatan. Penyebutan lafaz orang munafik didahulukan daripada orang kafir dalam ayat ini adalah untuk menegaskan bahawa kemunafikan itu lebih berbahaya dan lebih buruk daripada kekafiran. Neraka Jahannam cukup bagi mereka sebagai pembalasan di akhirat atas segala amal perbuatan mereka selama di dunia. Mereka itu adalah orang yang dikutuk Allah dan dijauhkan daripada rahmatnya di dunia dan di akhirat. Mereka kelak akan dibenamkan dalam azab yang kekal selain azab neraka. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan, Dr. Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi memberikan tema bagi ayat ke-67 surah At-Taubah dengan munafik itu tercela kerana menyuruh yang mungkar dan mencegah yang baik. Tafsiran ringkas yang diberikan, kemunafikan itu berada di persimpangan jalan. Keadaannya serba meragukan dalam memilih yang baik dan yang jahat. Manakala bagi ayat ke-68 surah At-Taubah pula bertema, munafik dan kafir menderita di dunia dan di akhirat dimasukkan ke neraka. Kalimah laknat di dalam ayat ini membawa maksud tercabutnya kurnia dan rahmat dari Allah. Sidang pendengar yang dimuliakan, demikianlah tafsir bagi ayat ke-67 dan 68 surah At-Taubah menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-67 dan 68 surah At-Taubah ini menegaskan bahawa sikap orang munafik baik lelaki maupun perempuan sama sahaja, iaitu mereka menyuruh kepada kemungkaran dan mencegah kemakrufan. Mereka melupakan Allah, lantas Allah melupakan mereka dengan menarik rahmatnya kepada mereka. Mereka akan dibalas dengan azab neraka Jahannam dan mereka kekal di dalamnya. Ayat ke-67 dan 68 surah At-Taubah ini menunjukkan kepada kita bahawa orang munafik tidak mendapat pengampunan daripada Allah. Mereka telah dijanjikan dengan azab neraka yang mereka kekal menderita di dalamnya. Hal ini disebabkan mereka berpaling daripada melakukan perintah Allah dan melakukan larangannya, lalu menyuruh manusia kepada kemungkaran dan menjauhi kebaikan. Disebabkan rahmat dan belas Allah itu tiada lagi pada mereka, maka mereka diancam dengan azab Jahannam yang tidak terperi sakitnya.
Firman Allah Ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat ke-140, Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirin fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah akan menghimpunkan sekalian orang munafik dan orang kafir di dalam neraka Jahannam. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-54 surah At-Taubah ini ialah pertama, umat Islam perlu mengenali ciri-ciri kemunafikan untuk berwaspada dengan orang munafik. Mereka mempunyai ciri yang sama sahaja, baik lelaki dan perempuan, di mana dan bila-bila masa, iaitu sikap menyeru kepada kemungkaran dan menjauhi kebaikan. Kedua, setiap Muslim perlu menjauhkan diri daripada sifat-sifat munafik kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan neraka Jahannam kepada golongan munafik. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.